من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 67. Muka surat 67, baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keempat daripada beberapa sebab dosa kecil jadi besar, bahawa mengerjakan ia seseorang akan dosa kecil dengan terang-terangan, dan menzahirkan ia seseorang akan dosa kecil, dan menyebut ia seseorang akan dosa yang kecil. Kemudian daripada mengerjakan ia seseorang akan dosa kecil. Dan yang keempat daripada beberapa sebab dosa kecil menjadi dosa besar. Apabila dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubat, tidak akan diampuni dengan amal ibadah. Yang asalnya dosa ni dosa kecil, tetapi dengan beberapa sebab dia menjadi dosa besar, kabair, dosa besar, yang mana wajib bertaubat ijma' ulama'. Satu lagi pula, apabila dosa itu menjadi dosa besar, maka orang yang mengerjakan dosa besar walaupun sekali, maka orang ni sudah dihukumkan fasik. Orang ni sudah dihukumkan fasik. Apabila fasik, tidak boleh menjadi wali nikah, tidak boleh menjadi saksi nikah, makruh menjadi imam, makruh menjadi imam, makruh kita makan sembelihan daripada orang yang fasik apabila mengerjakan dosa besar. Sekarang ni dosa-dosa kecil, tapi jadi besar, wajib bertaubat ijma' ulama', serta orang yang berdosa besar ni jadi fasik. Adapun dosa kecil, khilaf ulama, wajib bertaubat ataupun dengan mengerjakan amal ibadah semata-mata, tidak wajib bertaubat, amal ibadah yang akan menghapuskan dosa kecil. Dan mengerjakan dosa kecil tidak menyebabkan seseorang jadi fasik, melainkan apabila mengekali dosa kecil barulah menjadi fasik. Adapun dosa besar, mengerjakan dosa besar walaupun sekali, maka dihukumkan orang tadi itu jatuh fasik. Jadi sekarang ni dosa kecil,
Dosa ni dosa kecil, tetapi menjadi besar kerana beberapa sebab. Didatangkan 5 sebab. Ini sebab yang keempat. Bahawa mengerjakan ia seseorang akan dia ada dosa kecil dengan terang-terangan, dan menzahirkan ia seseorang akan dia akan dosa kecil. Maknanya tak ada malu apa-apa pun. Dosa kecil tu dilakukan secara terang-terangan. Dilakukan secara terang-terangan. Yang mana sekarang ni terang-terangan kau bukan buat tu terang-terangan, tapi dimasukkan dalam sekarang ni lah, media sosial panggil apa. Tu bukan setakat terang-terangan dah lah. Tu satu dunia dah jadinya. Satu dunia dah jadinya. Ini terang-terangan ni depan-depan orang ramai ni bukan orang ramai, satu dunia. Yang dilakukan secara terang-terangan, dia menzahirkan akan dosa kecil yang dilakukan. Memang dosa kecil tetapi menjadi besar. Itu sebab yang keempat. Yang pertama dahulunya, dosa kecil yang dilakukan dia bilang kecil. Alah, kecil je dosa. Dia membilang lekeh, membilang remeh. Alah, dosa kecil je. Nanti berwudu, nanti solat. Dia memperkecilkan dosa kecil, dia meringankan dosa kecil, maka dosa kecil itu menjadi besar. Itu yang pertama dahulu. Yang kedua, dia gembira, seronok dan bermegah-megah dengan dosa kecil yang dia lakukan. Yang kedua. Yang ketiga, dia bermudah-mudah apabila Allah Ta'ala menutupi dosa yang dilakukan. Allah Ta'ala menutupi dosa yang dilakukan, dan dia menyangka kerana apa Allah menutupi dosa tu? Kerana mulia dianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walhal dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah kita semua ni tak lepas daripada dosa. Kalau Allah tidak menutupi dosa kita, hak zahir, hak batin, malu kita nak berhadapan dengan orang ramai. Ada ni, malu kita nak berhadapan orang ramai kalau Allah Ta'ala tidak menutupi. Allah menutupi bukan bererti seseorang tu dimuliakan oleh Allah. Allah menutupi atas dunia untuk memberi peluang kepadanya bertaubat kepada Allah. Bila tidak bertaubat, di pada mahsyar Allah akan buka seluas-luasnya di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di hadapan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tetapi apabila Allah menutupi, maksiat dilakukan, disangka kerana dia orang mulia di sisi Allah. Disangka dia mulia di sisi Allah. Walhal Allah Ta'ala murka kepada dia. Ini yang ketiga. Yang keempat ni, bahawa mengerjakan ia seseorang dia akan dosa kecil dengan terang-terangan, dan menzahirkan ia seseorang dia akan dosa kecil, dan menyebut ia akan dia. Kemudian dia mengerjakan ia seseorang akan dosa kecil. Menyebut ni masalah dosa yang dibuat tu orang tak tahu. Orang tak tengok. Orang tak tahu, orang tak tengok. Dia pun cerita kepada orang pula. Sama macam dibuat terang-terangan. Hak buat terang-terangan ni, buat depan ramai lah. Depan orang ramai, terang-terangan. Bawa repuan, piping repuan contohnya. Memanglah itu dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi bergaya dia, terang-terangan. Piping orang perempuan secara terang-terang, secara zahir-zahir, maka dosa tu menjadi besar. Kerana perbuatan seumpama tu menjatuhkan maruah diri dan menjatuhkan maruah agama.
Ada ni. Ada orang ni dia buat kerja gitu tapi tak ada orang. Berdosa tu berdosa lah. Ada ni. Tak ada orang, dia pun piping tangan. Contoh, orang ada, dia pun lari jauh-jauh. Di mana pun orang ni masih lagi ada rasa malu, ada rasa segan untuk buat perkara maksiat. Ada ni. Adapun kalau orang hak jenis tak malu ni ko, depan orang malah orang tengok lagilah ditunjuk. Perbuatan tu menjadi dosa besar kerana dia buat cara terang-terangan, dia menzahirkan, bukan menyebabkan jatuh maruah diri, menyebabkan jatuh maruah keluarga, menjatuhkan maruah agama tu sendiri. Pandai ni. Apabila buat secara terang-terangan, tak ada rasa malu, tak ada rasa segan, ditunjuk pula pada orang, dicabar pula orang. Itu lagi hebat tu. Dan menyebut ia seseorang akan dosa, kemudian dia mengerjakan ia seorang akan dosa. Oh, ni orang tak tahu. Orang tak tahu. Dia pun cerita kepada orang semalam. Maknanya dibawa anak dara, dipiping anak dara, contoh. Orang tak nampak, dia cerita pula pada orang. Dah ni. Perbuatan tu dosa kecil menyebabkan jadi dosa besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirina wa inna minal jihari an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqulu amiltul barihata kaza wa kaza wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya tiap-tiap ummahku, tiap-tiap ummahku, ummah mana ni? Ummah yang almarhumah lah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan daripadanya, diampuni daripadanya, yakni tiada dosa bagi mereka itu. Tiada dosa ni bukan ummah ni tidak melakukan dosa. Tiada dosa dengan makna dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap ummah aku dimaafkan daripadanya, daripada ummah aku, yakni tiada dosa bagi mereka itu. Bukan tiada dosa dengan makna tidak melakukan dosa, bukan tidak melakukan dosa, tetapi apabila diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berdosa lah. Sebab orang yang diampuni oleh Allah akan dosa tu tak ada, bukan ada bekas-bekas, tak ada. Dia kalau kotoran kan, kotor-kotor ni kalau basuh ada bekas-bekas, tak ada, licin. Mana tidak berdosa, yang diampuni oleh Allah, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan yang berterang-terang dengan maksiat, melainkan yang berterang-terang dengan maksiat. Nabi kata illal mujahirin, melainkan orang yang berterang-terang melakukan maksiat.
yang mana Allah menutupi maksiat yang dilakukan, Allah menzahirkan kebajikan yang dilakukan. Itu satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia menzahirkan kemaksiatan buat cara terang-terang, maknanya dia ni tolak nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak nikmat daripada Allah. Dia buat terang-terang, tak ada sembunyi-sembunyi dah. Ataupun sembunyi, kemudian cerita kepada orang, samalah juga. Melainkan yang berterang-terang dengan maksiat, ataupun maksiatnya orang tak nampak, dia pergi cerita, samalah tu. Tiada dimaafkan daripada mereka itu. Sebab apa tiada dimaafkan? Sebab dosa tu jadi besar, wajib bertaubat. Tidak akan dimaafkan, tidak akan diampuni tanpa bertaubat. Makna di sini ummah aku ni, Nabi kata, memanglah tak lepas dia dosa, tapi dia ampuni oleh Allah. Tak berdosa tu ampun. Melainkan orang yang buat terang-terang, itu tidak akan diampuni, diampun, melainkan wajib bertaubat. Sebab apa? Sebab dosa jadi dosa besar. Hok buat terang-terang ni macam mana? Kalau bulan Ramadan makan terang-terang, itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, itu dah panggil dosa kecil, itu panggil dosa besar. Hok ni dosa kecil ni. Kan ada kan orang bulan Ramadan, dah kira dia. Dia minum, dia isap rokok, dia makan, itu berterang-terang. Itu berterang-terang daripada dosa besar. Ini dosa kecil ni. Dosa kecil. Dan setengah daripada menzahirkan dan menerangkan maksiat itu. Dan setengah daripada menzahirkan dan menerangkan. Mana apa? Buat terang-terang lah. Menerangkan macam menjelaskan. Dan setengah daripada menzahirkan dan menerangkan maksiat itu, buat terang-terang, bahawa mengerjakan oleh seseorang, kata Nabi, pada malam akan pekerjaan yang jahat. Ini. Kemudian masuk ia pada masa pagi-pagi, ketika menutupi Allah akan dia akan kerja jahat, maka berkata ia, aku kerjakan semalam begiang-begiang. Tuhan tutup dah. Tapi esok hari dia cerita, dan sesungguhnya telah bermalam ia. Sesungguhnya telah bermalam ia, menutupi akan dia oleh Tuhannya. Tuhan tutup dah maksiat dia tu. Dan berpagi-pagi ia membuka, ia akan penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan dosanya. Allah tutup dah, dia buka penutup tu pula, cerita kepada orang. Ini kata ni, dia orang ni orang yang tolak nikmat daripada Allah. Allah tutup. Tiba-tiba siang hari dia buka penutup, dia cerita kepada orang, aku kerjakan semalam begiang-begiang. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan wajib bertaubat. Ini cerita hak maksiat baru. Sama juga dulu-dulu buat maksiat, buat dosa, tua-tua dia cerita pula dah. Ada ni, oh saya masa muda, tak payah dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dah cerita dah. Dia nak cerita dia orang masa muda ni orang berpoya-poya, orang joli, orang hebat. Dia cerita pada ni. Apa hukum dicerita seumpama tu? Hukumnya haram. Bahkan kalau yang dicerita tu
kesalahan yang membabitkan kesalahan hudud, yang membabitkan kesalahan hudud. Pada ni kita biasalah pergi cari ni apa, ayam ke apa, pelacur tu lah apa, ayam. Oh biasa lah golok. Kalau dulu golok lah, ada golok. Dulu kalau pergi golok tu tak ada apa hang lain kan. Pergi golok tak ada apa hang lain. Walah berapa pergi golok pergi hafal Quran. Sebab apa? Ada tahfiz Quran di golok. Tapi kalau dulu sebut kata golok kok tak ada. Mari mana balik ke golok. Tak ada kerja lain dah. Padahal tahfiz ada tepi. Ada tahfiz. Golok tak ada tahfiz, belakang sikit. Saya dulu biasa lah singgah-singgah semayang situ. Main kat golok tu, main kat tahfiz tu lah. Tapi nak sapa tempat tahfiz tu kena lalu dekat ayang saat ni kan. Lalu kat ayang saat ni. Kalau bos takat dia lambar tu, dia lambar lah. Kebiasa tak balik tu kalau dia lambar juga. Dah kira orang dia nya. Tapi berasa takut dalam hati. Sebab di golok ni dia kadang-kadang yalah orang baloh kan. Ada tembok-tembok kan, kata kena peluru sesak ke, kena rebah sini, rebah depan kedai ayam tu kok, ada benda kan. Padahal nak pergi semayang tu, kat tahfiz tu panggil semayang. Tapi memang kena lalu kat tu, lalu kat tepi tu, lalu ada dah duduk ni apa kan, sidayang apa? Sidayang apa? Ada tepi tu ada kan. Tapi dia tahu dah pak situ belakang tu ada tahfiz. Pak bakal kepiah tu nak pergi situ lah. Tapi orang ni tak kira, orang ni nak lambar dia lambar. Dia panggil. Tapi sebut kata pergi golok dulu kok tak ada. Tak ada benda lain. Hak tu je orang faham. Jadi kalau dia cerita zina. Dicerita. Zina ni kesalahan yang merupakan jenayah agama. Dia kena hukum hudud. Kena sebab 100 kali rotan kalau belum berkahwin. Kalau masa berzina sudah berkahwin, rejam sampai ke mati. Rejam dengan batu, baling dengan batu sampai ke mati. Disyaratnya kena ada 4 saksi yang adil, yang melihat dengan mata lendek. Batang celok masuk ke dalam bekas celok. Ni tengok ke mata lendek. Batang celok masuk dalam bekas celok. Tetapi kalau dia mengaku, hanya perlu 2 saksi yang mendengar saja. Masa muda dia pergi cari pelacur, digolok, dia berzina. Tak apa dah. Angkat pada pihak berkuasa agama 2 saksi yang akan kena hukum hudud. Lama dah budak kira. 2 saksi je sebab dia mengaku. Bukan yang kata 4 saksi melihat. Ada ni. Bahkan kalau dosa-dosa lampau, orang pergi tanya nak korek mana ni. Demo masa muda masyhur lah. Kuat jolin masa muda. Ada yang pernah tak contohnya minum arak. Contoh, walaupun dia pernah minum arak sekalipun, wajib dia dusta. Tak pernah minum arak. Nano tak nano masa muda pun, arak tak pernah sentuh di mulut. Dia wajib kena dusta. Bukan cerita kepada orang ni. Orang tanya, tak pasal-pasal kita tanya orang. Kenapa? Tiba dia tanya, nak tanya betul-betul ni. Kamu masa lalu pernah minum arak. Walaupun dia pernah minum, dia wajib dusta. Faham tak? Lepas tu bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kadang-kadang duduk surau masjid, ni cerita masa muda dia jahat gini. Ni cerita masa muda jahat gini. Jangan, dah cerita tu. Jangan duk cerita kejahatan lampau. Jangan duk sebut pun.
Kita boleh sebut hanyalah untuk al-istiftah saja. Al-istiftah ni kita nak minta hukum. Al-istiftah minta hukum. Tapi al-istiftah ni sendiri pun seeloknya jangan nyatakan sendiri buat. Macam mana kalau seseorang buat? Pada ni. Pada ni. Sebab al-istiftah ni kita nak tahu hukum. Sendiri buat ke, orang lain buat ke, kita boleh sebut yang buat sendiri atau orang lain. Tapi yang aulanya, yang seeloknya, kalau nak al-istiftah, nak minta fatwa, nak tahu hukum, sendiri buat pun jangan sebut sendiri buat. Sianu nama sekian buat pun jangan sebut nama yang buat. Hanya sebut macam mana kalau seseorang. Tapi dia nak sebut, dulu saya buat seumpama ni, macam mana kau cara, nak tanya hukum, itu dibenarkan. Tapi seeloknya jangan sebut sendiri buat, jangan. Tanya jikalau seseorang, itu lah. Termasuk juga kalau kata nak tanya hukum orang lain, seeloknya jangan sebut nama. Tapi sebut nama boleh. Katanya Hindun, inna Aba Sufyana rajulun sahih. Abu Sufyan ni lelaki yang kedekut. Allah. Ni Hindu, mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu pada Ramlah radhiyallahu anha. Tak ceritalah Abu Sufyan tu suami kamu, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnyalah macam mana jikalau seseorang suami kedekut yang tidak mencukupi belanja isteri dan anak-anak, boleh ambil tak ni harta suami tadi tanpa disedari, boleh sebut je. Ni dah inna Aba Sufyana, sebenarnya Abu Sufyan, nama tu lelaki dia. Sebut terang-terang, walah boleh je. Ya Rasulullah, macam mana kalau seorang suami yang kedekut, yang tidak mencukupi belanja keluarga, boleh tak si isteri ambil daripada harta suami tanpa dia mengetahui? Tu je nak tanya hukumnya. Tanya hukum ni boleh ambil ke tak secara sembunyi-sembunyi, tu je Hindu nak tanyanya. Dia sebut inna Aba Sufyana, Abu Sufyan disebut, ayah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak larang pun sebut nama. Tapi yang aula jangan sebut nama. Sama juga, memang kesalahan tu kita lakukan dahulu, tapi nak tanya hukum, mana kalau sebut saya boleh. Cuma yang aulanya jikalau seseorang, itu lebih baik. Itu boleh cerita. Itu boleh cerita, boleh sebut kesan lampau, hanyalah al-istiftah dipanggil, nak minta hukum, nak minta fatwa. Kalau tidak, jangan sesekali cerita. Tadilah sehingga orang bertanya, wajib kena dusta. Tengok tu, wajib dusta. Ni tak ada pasal-pasal, duduk saja, duduk bersembang maksiat lampau. Ni cerita ni, bangga pula dengan maksiat lampau. Nanti di mahsyar saksinya banyak, saksinya ramai. Masa dia buat maksiat tu saksi tak ada. Tapi apabila dia masyhurkan, dihebohkan, diceritakan, jadi saksi sudah ramai, maka sukar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hadis ni, hak maksiat yang dilakukan sebelah malam ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba pagi-pagi dia bercerita. Ini termasuk orang yang buat maksiat secara zahir, buat maksiat secara terang-terangan. Buat terang-terangan secara zahir, satu yang cerita yang tidak diketahui oleh orang sama. Maka dosa yang dilakukan dosa kecil menjadi dosa besar. Jadi macam mana pula kalau yang dia cerita tu memang dosa besar? Dosa besar satu dosa, bercerita tu satu dosa yang lain pula. Hak ni dosa kecil yang dia cerita tu, jadi dosa besar.
Tapi kalau dia cerita tu memang dosa besar dah, dia bercerita tu pun haram. Bercerita tu hukumnya haram. Wajib disembunyikan. Wajib disembunyikan dosa-dosa yang dilakukan, kemudian bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyembunyikan maksiat tanpa bertaubat dengan tujuan untuk memperdaya orang, bukan. Ada jenis dia menyembunyikan kemaksiatan bukan kerana nak bertaubat, kerana nak memperdaya orang bahawa dia orang baik. Itu lain tu. Hani ni menyembunyikan maksiat dilakukan serta segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jenis manusia dia menyembunyikan kemaksiatan. Dia melakonkan watak baik. Kenapa dia menyembunyikan kemaksiatan? Kerana dia nak memperdaya orang bahawa dia ni bukan orang yang orang jahat, dia orang baik. Ni pasal lain pula. Kemudian jangan salah faham ni. Jangan salah faham kata, oh kalau gitu boleh buat maksiat, tapi buat sembunyi-sembunyi. Bukan, sekarang ni maksiat mana boleh buat. Sekarang ni cerita dia buat maksiat secara terang-terang. Yang kedua, dia buat maksiat secara tersembunyi, benar cerita kepada orang. Sepatut macam mana? Jangan cerita pada orang. Maksiat yang dibuat secara tertutup jangan cerita pada orang. Oh, jadi maksiat ni boleh buat. Maksiat ni derhaka, mana boleh buat. Yang kita tak faham pula. Oh, baru tahu. Maksiat ni boleh buat. Maksiat ni derhaka, mana derhaka boleh buat. Tapi kalau dibuat secara sembunyi, satu kesalahan. Buat secara terang-terangan, jadi dua kesalahan. Buat secara sembunyi, lepas tu masyhurkan cerita pada orang, dua kesalahan. Maksiat dilakukan tu panggil maksiat kan. Maksiat ni derhaka. Derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata boleh buat maksiat, tapi jangan tunjuk pada orang, bukan. Tapi buat maksiat dosa kecil secara sembunyi ni, orang yang masih lagi dia menjaga dan ni maruah agama. Dia menjaga maruah agama. Sebab apa? Sebab maksiat dilakukan tu menjatuhkan maruah diri dan menjatuhkan maruah agama sendiri. Kita orang Islam kan ada batasan hukum. Jadi dia buat maksiat secara terang-terangan. Saya terang-terangan. Itu menjatuhkan maruah agama sendiri. Itu yang keempat. Menyebabkan dosa kecil jadi besar apabila dikerjakan secara terangan dan menzahirkan ataupun secara tersembunyi, tetapi kemudian cerita kepada orang lain. Yang kelima, daripada beberapa sebab yang mana dosa kecil yang dilakukan menjadi dosa besar, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim yang diikut akan dia. Maka demikian dosa kecil yang dilakukan oleh orang yang alim yang diikut akan dia, dosa besar ia, kerana bahawasanya berkekalan ia dosa kecil, kemudian daripada mati orang yang alim. Bahawa keluar dosa itu, makna berlaku dosa itu daripada orang yang alim yang diikut akan dia, maka demikian itu dosa besar ia, kerana bahawasanya berkekalan ia. Berkekalan dosa kecil tadi ni, kemudian daripada matinya. Orang yang berilmu yang diikuti buat dosa kecil, jadi anggapan orang ramai ni hidup dosa tu,
kita pun pakat buat belaka sebab tak berdosa. Satu. Ini dia antara sebab. Yang kedua pula, apabila orang alim yang buat dosa-dosa kecil, maka orang awam, orang mak kata, tak berdosa mesti orang alim tak buat. Ini dia banyak. Maksudnya, apabila orang alim buat, maka orang yang ramai ni kata tak berdosa. Bila orang alim buat, orang ramai ni kata tak apalah tu, kita boleh pakat buat macam dia samalah. Jadi orang pun pakat buat tu apa yang dia lakukannya. Dosa kecil. Mana contohnya? Contoh orang alim, orang berilmu, tiba-tiba contohnya dia berjabat tangan dengan orang perempuan. Orang alim belajar Asia Tengah tu, ustaz balik-balik jadi orang berpangkat bersalam dengan orang perempuan. Ustazah belajar Asia Tengah berpangkat bersalam dengan orang lelaki. Memanglah bersalam tu dosa kecil, orang tahu dah dosa kecil. Bagi orang tahulah dosa kecil, tapi bagi orang awam, tu dak dosa lah tu ngaji agama bersalam. Kita boleh juga. Ramai orang turut pasal dia buat. Dia ni buat kerana dia tahu tu dosa kecil. Tapi kamu siapa? Kamu orang berilmu. Faham tak? Tapi yang peliknya, orang yang berilmu yang buat perkara ni selama-lama berkuasa, tidak dirasakan seumpama berdosa. Bayangkan kalau orang berilmu hak jalan yang sebenar, bersalam sekali je cukup dah. Gambar tu lah sampai kiamat orang akan tayang. Ini bezanya orang yang jalan sebenar dengan orang jalan tak sebenar. Orang jalan sebenar ni, kamu kenapa kamu buat begini? Sebab apa kamu jalan sebenar? Buat salah, nampak salah. Tapi kalau orang tak jalan sebenar, walaupun berilmu sekalipun, terang-terang salah dengan perempuan lelaki hukumnya haram, tapi boleh dilakukan mani-mani, tak ada orang kata apa. Sebab apa? Sebab memang sesuai dengan jalan dia. Ini kita boleh nampak lalu dah. Ini betul ni. Orang berilmu, ustaz, orang berilmu, ustazah, tapi bersalam mani-mani dia. Dosa kecil, memang dosa kecil, tapi siapa yang melakukan akan menjadi ikutan. Dan orang yang tak erti ni akan kata boleh tu. Kalau tak boleh, takkan orang alim buat. Akhirnya akan dituruti. Kemudian walaupun orang alim tu sudah mati, maka dosa kecil akan menjadi dosa besar. Sebab tu orang berilmu ni dia kena buat. Sekarang ni ini benda berdosa. Kalau benda tak berdosa sekalipun, tapi menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Mana di antara maksiat kaki. Orang yang berilmu, orang alim, dia melangkah ke tempat orang zalim. Itu di antara maksiat kaki. Akan menjadikan orang ni, orang zalim tu baik lah tu. Tu orang alim pergi jumpa dengan dia. Maksiat kaki tu. Kan dulu bicara maksiat tujuan kata zahir kan. Langkahan. Melangkah tu perkara harus. Tapi ke tempat orang zalim. Lepas tu kadang-kadang orang yang berilmu ni dia pergi mana-mana tempat. Yelah, dia pergi mana-mana tempat tu dengan gambar dia pergi mana-mana tu, sampai ke bila orang zalim akan menggunakan. Tak kira orang alim mana sekalipun, orang alim tempatan ke, orang alim luar ke, orang alim luar mari. Lepas tu ni yelah, akhirnya gambar tu sampai ke bila akan dijadikan sebagai hujah dianya orang betul, bukan orang zalim, bukan orang salah. Ni orang alim, ni orang alim. Lepas tu orang yang berilmu, langkahan dia kena cermat.
Yang syubhah tak nyata tak terang, jauhkan diri. Orang alim bukan macam orang awam biasa. Bukan macam orang awam biasa. Maknanya tindak tanduk dia tu kena cermat. Ada ni. Ni cerita maksiat. Hak tadi ni bukan cerita maksiat, tapi langkahan dia. Apa yang nak dia lakukan? Apa yang nak dia lakukan? Kadang-kadang dia mari nasihat, kalau nasihat tu hilang dah. Hak timbulnya ni. Timbul. Sampai ke bila-bila. Sebab tu orang alim-alim dulu ni dia jaga diri. Dia jaga diri. Nak berjumpa pun dia pilih. Sebab apa? Sebab takut dipergunakan. Dipergunakan. Nak ke mana-mana cermat. Tempat tu ada apa? Siapa? Dia cermat. Sebab apa? Akhirnya sampai tempat tu Allah. Mana apa ni? Dia dipergunakan untuk menutupi kezaliman seseorang. Dia pun wari orang alim. Tu. Jadi apa? Dipergunakan. Orang pun tengok, dak zalim dah tu. Tu tidak orang alim tak akan mari. Ini bukan buat maksiat ni, tapi gerak-geri yang tidak dijaga. Tak cermat. Bila masing-masing ada nafsu. Jumpa dengan orang hak hebat-hebat, suka juga tau. Ambil gambar glamour gitu kan. Tapi gambar tu hidup sampai bila-bila, walaupun orang gambar tu mati dah sekalipun, akan dipergunakan sampai bila-bila. Seolah-olahnya mengakui, seolah-olahnya yang orang alim tu sepatah dak sebut perkataan seumpama tu. Tapi cukup dah. Itu hanya langkahan. Ni kalau orang alim buat satu maksiat, dosa kecil, bukan dosa besar, tapi akhirnya akan diikuti. Tapi orang alim macam mana yang berjabat tangan dengan perempuan, yang ustazah berjabat tangan dengan lelaki, yang sesuai dengan aliran dia, yang sesuai lah. Kalau aliran jalan sebenar, tak buat kerja gitu. Buat kerja gitu sekali secara tersilap pun sudah cukup. Tapi kalau aliran yang tidak sebenar, tak ada apa-apa, manis-manis je. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia ambil hak sambungan. Dia hak satu laginya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana alaihi. Kat mana dulu? Sunnatan sayyi'atan ke sunnatan hasanatan? Hasanatan loh. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana alaihi ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min aujarihim syai'. Ini diambil hak sunnatan sayyi'atan. Artinya barang siapa berjalan ia pada Islam akan jalan yang jahat. Mana apa dia berjalan, dia mengerjakan, dia mengasaskan. Dia berjalan mana mengerja dan mengasaskan akan jalan yang jahat. Nescaya adalah atasnya atas barang siapa dosanya dosa jalan yang jahat, dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia akan jalan jahat. Kemudian dia barang siapa daripada ketiadaan kurang daripada segala dosa mereka itu oleh sesuatu.
dikendaki dengan berjalan, sanna tu menyeru ia dengan perbuatan atau dengan perkataan atau menolong ia atasnya atau diikut akan dia atasnya, itu makna sanna. Dibuat satu perkara yang diikuti, dituruti oleh orang, dia mengasaskan satu jalan yang jahat, maka dosa di atas jalan jahat, dan dosa daripada mereka yang mengerjakan pekerjaan yang jahat. Ini kalau yang jahat. Kalau dia mengerjakan, dia mengasaskan satu jalan yang baik, dia akan dapat pahala atas kebaikan yang dijalani. Dan orang yang mengikut jalan yang baik itu, dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala. Ini kalau dia sanna fil Islam sunnatan hasanatan, sunnah jalanan yang baik. Dia menjalankan, dia mengerjakan, dia mengasaskan, dia buat satu contoh hak perkara yang baik, dia boleh pahala dah atas kebaikan tu. Dan dia akan dapat pahala pula kalau orang lain yang mengikuti jalan dia tu. Ini besar ni. Sebab kadang-kadang kita yang menjalankan, kita seru dengan perbuatan ke, dengan perkataan ke, ataupun itu satu contoh yang baik, akan dapat pahala berpanjangan. Kalau contoh yang buruk, akan dapat dosa yang berpanjangan. Siapa yang mengasaskan ni? Orang yang berpengaruh lah. Siapa yang berpengaruh? Di antara orang berilmu. Dia asaskan satu jalan kebaikan. Contohnya jalan ilmu, susun molek jalan kebaikan. Orang turuti jalan tu, dia akan dapat pahala berpanjangan walaupun dia sudah mati. Kalau dia mengasaskan satu jalan yang seru kepada kejahatan, dia akan dapat dosa yang berpanjangan walaupun dia sudah mati. Sebab apa? Sebab orang berilmu ni dia berpengaruh. Dia jalankan jalan baik, mudah diikuti. Dia jalankan jalan yang salah pun akan diikuti. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, artinya menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu, oleh manusia, daripada segala amal kebaikan dan kejahatan dan segala bekas mereka itu. Mana apa? Menulis oleh kami. Allah akan perintah malaikat tulis akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu, oleh manusia, barang yang mereka dahulukan daripada segala amal kebaikan dan kejahatan dan segala bekas mereka itu. Hak mana yang memulai pekerjaan kebaikan dituruti, akan dituliskan pahala pahala. Kalau kejahatan akan ditulis akan kejahatan. Contohnya Qabil lah hak mula-mula sekali bunuh orang, Qabil lah. Maka orang hak bunuh orang selepas itu, Qabil akan dapat dosa sebab dia memulai perbuatan jahat. Qabil yang memulai. Jadi yang membunuh selepas itu, Qabil akan dapat dosa sebab dia yang memulai. Kalau memulai perkara yang baik, perbuatan yang baik, Allah Ta'ala akan perintah malaikat tulis kebaikan. Kalau memulai akan perbuat amal yang kejahatan, malaikat akan tulis dosa. Jadi kalau orang berilmu, dia buat dosa kecil sekalipun, akhirnya orang akan ikuti. Maka dosa dia akan berpanjangan, dosa dia menjadi dosa yang besar. Dikendaki dengan segala bekas itu, barang yang menghubungi ia daripada segala amal, kemudian daripada selesai pekerjaan, dan yang mengerjakan dia, yang kemudian lah, yang asalnya dibuat dah selesai, orang lain pula turut kemudian, sama ada amal kebaikan ataupun amal kejahatan. Selesai bicara 5 sebab yang menjadikan dosa kecil menjadi dosa besar. Tatkala adalah yang membangkitkan atas taubah itu takut akan Allah, yang keluar ia takut akan daripada pengenalan makrifah, nescaya memperiringkan oleh hamba
oleh Syekh Qadi Al-Mandili akan menyebut takut, khauf. Maka hamba berkata, bab yang kedua pada menyatakan khauf artinya takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membangkit kepada taubah adalah takut akan Allah. Takut akan Allah ni keluar daripada makrifat. Jadi apabila yang membangkitkan taubah ni takut, maka Syekh Abdul Qadir Mandili memperiringkan bicara taubah dengan bicara khauf, takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mahmudah yang kedua daripada 10 sifat mahmudah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.